Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz harap kamu dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Okey, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Tauhid tahun 1 yang bertajuk beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Ayo jom kita belajar sama-sama. Okey, cuba kamu lihat nombor 1. Rukun iman yang ke-6 ialah percaya kepada qada dan qadar. Maksudnya di sini beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Faham murid-murid? Okey, jom kita ke nombor 2. Sebelum itu Ustaz nak tanya kamu, apa maksud qada dan qadar ni murid-murid? Okey, cuba kamu lihat nombor 2. Percaya kepada qada dan qadar bermaksud kita wajib percaya bahawa segala yang berlaku adalah dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Faham murid-murid? Maksudnya di sini qada dan qadar itu bermaksud segala yang berlaku adalah dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Apa yang berlaku semua ni adalah kekuasaan Allah. Allah yang buat semua ni. Allah yang buat situasi kita semua ni. Kita makan, kita minum, kita berlari. Itu semua Allah yang buat. Kehendak Allah. Kalau Allah nak suruh kita makan, dia boleh buat kita makan. Kalau Allah teringin nak bagi kita berlari, kita boleh berlari. Semua itu kehendak Allah. Itulah maksud qada dan qadar. Faham murid-murid? Okey, cuba kamu lihat ke seterusnya. Seterusnya ini adalah salah satu contoh gambar, iaitu dalam situasi ini gambar ada kemalangan. Jadi di sini kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang makhluk, kita perlu percaya kepada qada dan qadar. Apa yang terjadi ni semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ustaz kata tadilah. Kalau Allah teringin kita berlari, Allah boleh buat kita boleh berlari. Kalau Allah teringin nak buat satu kemalangan, dah berlaku dah kemalangan. Semua ini kekuasaan Allah, kehendak Allah. Apa yang Allah teringin, apa yang Allah hendak, dia boleh buat semuanya. Sebab dia maha berkuasa. Faham murid-murid? Okey. Kalau kamu faham, jom kita ke seterusnya. Seterusnya, cuba kamu lihat nombor 3. Allah mencipta dan menguasai seluruh makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dan menguasai seluruh makhluk. Allah yang mencipta kita, Allah yang mencipta alam ini, Allah yang mencipta dunia ini. Semua ini dari Allah yang mencipta. Kerana apa Allah mencipta ini murid-murid? Kerana Allah mempunyai kuasa. Kita sebagai manusia sangat lemah. Tak ada kuasa. Faham murid-murid? Okey, cuba kamu lihat nombor 4. Allah Maha mengetahui. Tidak ada makhluk yang dapat mendatangkan kebaikan atau keburukan kepada makhluk
yang lain tanpa keizinan dari Allah. Maksudnya di sini Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu. Dia boleh tahu setiap perkara. Dia boleh tahu setiap perkara apa yang kita buat, apa yang kita nak buat. Faham murid-murid? Okey, di sini juga Allah boleh, kita sebagai manusia tidak boleh memberi kebaikan dan keburukan kepada makhluk yang lain, kecuali dengan izin Allah. Semua kebaikan, semua keburukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak boleh, tidak ada kuasa kita nak beri kebaikan dan keburukan kepada orang lain kecuali dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham murid-murid? Okey, jom kita ke seterusnya. Seterusnya nombor 5. Sebagai makhluk, kita wajib percaya bahawa semua yang berlaku adalah takdir daripada Allah. Maksudnya di sini, kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang makhluk, kita wajib percaya bahawa semua yang berlaku adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena percaya semua ni daripada Allah. Baik atau buruk, semua daripada Allah. Faham murid-murid? Okey, cuba kamu lihat kotak di bawah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu di sisinya ada ukurannya, ketentuan takdir. Faham murid-murid? Okey, jom kita ke seterusnya. Seterusnya, cuba kamu lihat nombor 6. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan berputus asa. Maksudnya di sini orang yang beriman, siapa yang beriman kepada qada dan qadar, dia tidak akan berputus asa, dia tidak akan mengalah. Dia takkan putus asa. Dia takkan putus asa, dia takkan mengalah untuk mencapai matlamat dia. Faham murid-murid? Okey, cuba kamu lihat nombor 7. Mereka sentiasa berusaha. Maksudnya orang yang beriman kepada qada dan qadar ini, mereka sentiasa berusaha. Mereka tidak akan mengalah. Mereka sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat mereka, insya-Allah. Faham murid-murid? Okey, cuba kamu lihat nombor 8. Di samping itu, mereka juga berdoa dan bertawakal kepada Allah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar ini, mereka juga berdoa dan bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu. Bertawakal tu apa maksud murid-murid? Bertawakal itu berserah diri kepada Allah. Selepas kita usaha, selepas kita mencari jalan untuk kita nakkan sesuatu tu, kita perlu ada tawakal. Tawakal itu berserah diri. Kita berserah diri kepada Allah. Nak jadi apa, jadi. Kita perlu reda dengan ketentuannya. Faham murid-murid? Okey. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk mata pelajaran hari ini. Ustaz harap kamu faham dalam tajuk ini. Moga video ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Assalamualaikum.